Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam PDPR Sains tahun 3. Okey, hari ini saya akan sambung lagi tajuk ketumpatan. Okey, minggu lepas kita belum terangkan lagi apa itu ketumpatan. Okey, saya hanya terangkan apa itu timbul dan tenggelam. Okey, sebelum kita masuk tajuk ketumpatan, okey, minggu lepas saya tak terangkan lagi ketumpatan tu apa. Okey, sebelum kita masuk tajuk ketumpatan, murid-murid perlu kenal apa itu timbul dan tenggelam. Okey, jadi murid-murid minggu lepas kita ada buat uji kaji, murid-murid hanya menyatakan apa itu timbul dan tenggelam. Apa sifat yang timbul, apa sifat yang tenggelam. Okey, untuk hari ini kita akan masuk tajuk tumpat dan tidak tumpat. Okey. Murid-murid boleh buka buku teks. Okey, lihat tajuk ketumpatan. Okey, apa itu ketumpatan? Okey, timbul atau tenggelam sesuatu objek adalah berhubung kait dengan ketumpatan objek tersebut terhadap ketumpatan air. Okey. Jadi, minggu lepas kita belajar tentang timbul dan tenggelam. Dan murid-murid, saya hanya mahukan murid-murid mempunyai pengetahuan sedia ada apa itu timbul dan tenggelam. Okey, untuk hari ini saya akan terangkan lebih jelas bagaimana timbul atau tenggelam itu ada berkait dengan ketumpatan. Okey, timbul dan tenggelam ni dia berhubung kait dengan ketumpatan objek. Okey. Di dalam air lah, terhadap ketumpatan air. Maknanya kita masukkan objek itu di dalam air, kita nak dia ada hubung kait dengan timbul dan tenggelam. Okey. Okey, kita tengok di sini. Okey, di sini dia menunjukkan satu situasi di mana span mempunyai banyak rongga udara. Okey, sabun tiada rongga udara. Okey, span dan sabun. Okey, span dan sabun. Minggu lepas kita buat uji kaji, kita masukkan sabun, shilling, span dalam air kan. Okey. Jadi kita nak tahu bagaimana objek itu ada berkait rapat dengan ketumpatan. Okey, ketumpatan. Okey. Jadi span ni mempunyai rongga. Okey, dia mempunyai rongga-rongga pada permukaan dia. Manakala sabun ni dia tak ada rongga, dia hanya licin. Okey. Okey, jadi kita tengok bila dia masukkan dalam air, span itu timbullah, sabun pula tenggelam. Okey, jadi ketumpatan setiap objek adalah berbeza. Okey, ada objek yang lebih tumpat dari air dan ada objek yang kurang tumpat daripada air. Okey, jadi minggu lepas murid-murid nyatakan span itu ringan, sabun itu berat. Okey, sebab tu span itu timbul, dia ringan, manakala sabun itu tenggelam. Okey. Di sini kita lihat ketumpatan objek. Okey, di sini kita lihat ketumpatan objek. Di mana sabun dia lebih tumpat daripada span. Maknanya tumpat tu maknanya yang berat lah. Okey, yang lebih berat. Okey, jadi lebih berat. Okey, jadi span ni adalah kurang tumpat. Maknanya kurang tumpat ni maknanya dia tidak berat lah. Dia kurang tumpat daripada sabun. Okey. Okey, jadi kita tengok kat sini. Ketumpatan setiap objek berbeza. Okey, berbeza. Dia tak sama. Okey, ada objek yang lebih tumpat. Lebih tumpat maknanya dia duduk. Dia lebih berat. Dia akan jatuh ke bawah, ke dasar air. Okey. Ada objek yang lebih tumpat daripada air. Okey, contohnya sabun. Kita tengok. Sabun ni duduk dekat dasar air. Maknanya dia lebih tumpat daripada air. Sebab air ini dia duduk dekat atas. Jadi yang bahagian bawah sekali adalah sabun. Jadi sabun lebih tumpat daripada air. Okey, jadi manakala air lebih tumpat daripada span. Maknanya span ni adalah kurang tumpat. Okey, span adalah kurang tumpat. Kurang tumpat daripada air. Maknanya air lebih tumpatlah dari air. Okey. Sabun pula
Sabun lebih tumpat dari air. Okey, dari air. Okey, jadi kat sini sabun ni lebih tumpat daripada air. Ni sabun tumpat daripada air. Manakala air lebih tumpat daripada span. Okey, span kurang tumpat daripada air. Jadi murid-murid kena faham apa itu kurang tumpat, dan lebih tumpat. Jadi cikgu ulang balik Okey, cikgu ulang balik. Apa itu kurang tumpat? Jadi kita tengok kat sini. Kurang tumpat tu maknanya dia ringan lah. Dia berada di atas permukaan air. Dia berada di atas permukaan air. Contohnya seperti span. Okey, ni span. Span ni dia kurang tumpat. Okey, span adalah kurang tumpat. Okey, manakala sabun ni lebih tumpat. Okey, lebih tumpat. Manakala air dia kurang tumpat dari sabun. Jadi murid kena faham. Tumpat ni maknanya lebih tumpat ni maknanya dia duduk dekat dasar air. Manakala kalau kurang tumpat dia berada di permukaan air. Okey. Kalau kita tengok kat sini air dia duduk dekat tengah-tengah. Maknanya air ni kurang tumpat daripada sabun. Manakala sabun ni lebih tumpat daripada air. Span kurang tumpat daripada air. Macam itulah. Jadi murid kena faham apa itu tumpat, apa itu kurang tumpat. Maknanya kalau sabun tenggelam, maknanya sabun tu lebih tumpatlah daripada air. Kalau span dia duduk dekat atas permukaan air, maknanya dia timbul. Bila dia timbul, dia adalah kurang tumpat. Okey. Okey, kita tengok sini. Jadi objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul. Jadi minggu lepas saya terangkan timbul dan tenggelam ni murid hanya tahu timbul itu ringan, tenggelam itu berat. Okey. Untuk kali ini murid kena faham objek yang kurang tumpat daripada air, dia akan timbul. Manakala objek yang lebih tumpat daripada air, dia akan tenggelam. Kalau dia tenggelam, dia duduk dekat dasar air, maknanya dia adalah lebih tumpat daripada air. Tapi kalau dia duduk dekat tengah-tengah, maknanya air lebih tumpat daripada objek tersebut. Jadi kat sini objek yang lebih tumpat dia akan tenggelam, manakala objek yang kurang tumpat dia akan timbul. Dia timbul. Macam contohnya kita tengok kat sini ada kayu kan, kayu balak. Okey, kayu balak ini adalah kurang tumpat daripada air. Okey, kayu balak ni kurang tumpat. Kurang tumpat daripada air. Okey, dari air. Okey. Kalau kita tengok kat sini gelang. Okey, gelang. Gelang getah tenggelam di dalam air. Okey. Yang ni tadi kayu balak timbul. Okey, dia timbul. Gelang getah dia tenggelam di dalam air. Maknanya gelang getah ini lebih tumpat daripada air. Okey, dari air. Kat sini kita nampak kan? Gelang getah lebih tumpat daripada air kerana dia tenggelam. Dia tenggelam ke dasar air. Manakala kalau kayu balak ni dia timbul. Bila dia timbul, dia kurang tumpat daripada air. Jadi murid kena faham apa itu kurang tumpat dan apa itu lebih tumpat. Okey, jadi kat sini kayu balak timbul di permukaan air maknanya dia kurang tumpat daripada air. Gelang getah tenggelam di dalam air maknanya dia lebih tumpat daripada air. Okey. Okey, sekarang kita tengok yang ni. Air menjadi lebih tumpat. Okey, kita tengok rupa-rupanya buah anggur lebih tumpat daripada air. Bila dia masukkan buah anggur tu di dalam air, air duduk dekat dasar
dasar air tu lah. Kat bawah sekali dia duduk, dia tenggelam. Okey, dia duduk dekat bawah sekali. Okey, bila dia duduk dekat bawah, maknanya buah anggur ni, bolehkah buah anggur itu ini ditimbulkan dari permukaan air? Okey, sebab kita tengok kat sini buah anggur tu duduk dekat bawah sekali. Maknanya buah anggur ini lebih tumpat daripada air. Okey, dia lebih tumpat. Okey, lebih tumpat dari air. Okey, buah anggur lebih tumpat daripada air. Maknanya air kalahlah. Air dia duduk kat atas, buah anggur duduk kat bawah. Jadi kita tengok kat sini. Buah anggur boleh timbul jika air menjadi lebih tumpat. Maknanya kalau kita nak tengok buah anggur ini timbul, kalau kita tengok buah anggur itu timbul, maknanya air itu lebih tumpat daripada buah anggur. Okey? Jadi macam mana dia, bagaimana caranya dia nak buat buah anggur ni timbul. Okey, dia nak buat buah anggur tu timbul. Dia nak buat buah anggur itu lebih tumpat daripada air tu lebih tumpat daripada buah anggur. Jadi bagaimana cara dia? Okey, dia nak timbulkan buah anggur itu. Okey, jadi dengan caranya kita tengok okey, dia memasukkan garam. Okey, dia memasukkan garam ke dalam air. Okey, apabila garam dilarutkan ke dalam air, air akan menjadi lebih tumpat. Okey, macam air laut. Air laut kan masin kan? Okey, air laut ni masin. Okey, jadi kalau kita letak apa-apa objek, contoh kita letak buah anggur itu tidak akan berada di dalam air laut. Dia akan timbul. Maknanya air lebih tumpat. Jadi air garam ni dia jadi lebih tumpat. Kalau kita letak garam, air garam tu akan menjadi lebih tumpat daripada anggur. Jadi dia masukkanlah garam, dia masuk garam. Tiba-tiba buah anggur yang asalnya tenggelam tu ditimbulkan disebabkan larutan garam. Okey, disebabkan larutan garam. Jadi bila larutan garam tu dah dimasukkan ke dalam air, okey, air akan menjadi lebih tumpat. Kenapa air menjadi lebih tumpat? Sebabnya anggurnya timbul. Bila anggur timbul, jadi air lebih tumpat berbanding buah anggur. Jadi buah anggur dah duduk atas, maknanya dia kurang tumpat daripada air. Jadi kat sini kita tengok, maka air boleh menjadi lebih tumpat apabila garam ditambah. Jadi air garam ini akan menyebabkan buah anggur itu jadi kurang tumpat. Jadi air garam tu lagi tumpat dah. Lebih tumpat daripada buah anggur. Okey, apakah yang akan berlaku jika gula ditambah ke dalam air? Yang ini kalau kita ubah, kita letak gula pula, apa yang akan jadi? Okey, nanti kita akan jalankan eksperimen. Murid-murid akan buat eksperimen larutan gula. Kita tengok larutan gula, adakah dia lebih tumpat dengan objek yang kita masukkan ke dalam larutan gula tu. Okey. Jadi kita tengok yang ni. Okey, ini adalah uji kaji yang murid akan jalankan, iaitu mengapungkan model ikan dalam air. Okey, macam mana? Okey, alat dan bahan dia bika. Okey, mangkuk boleh. Okey, ataupun gelas jernih. Okey, pisau. Okey, hati-hati menggunakan pisau kerana pisau ni tajam. Minta bantuan ibu atau ayah atau abang untuk memotong carrot. Okey, kita perlukan lobak merah. Okey. 200 ml air. Ni 200 ml air ni jangan penuh sangat ni. Dalam gelas lah, gelas jernih tu dah cukup lah. Okey, gula. Okey, spatula ni sudu lah. Okey, kita boleh gunakan sudu. Kat rumah awak ada sudu. Okey, dan lobak merah. Okey, lobak merah ni awak potong dia bentukkan seperti ikan. Okey, seperti ikan. Okey, potong dan ukir lobak merah menjadi bentuk ikan. Hati-hati ketika menggunakan pisau. Okey, kemudian lepas dah siap model ikan, masukkan model ikan dalam bekas yang berisi air. Okey, dan masukkan 1 sudu gula ke dalam air. Okey, masukkan 1 sudu. Okey, adukkan sehingga semua gula tu larut.
Okey, tambah lagi gula sehingga model ikan itu timbul. Okey, berapa bilangan sudu gula yang kamu masukkan ke dalam air tersebut yang menyebabkan ikan itu timbul. Jadi ini murid akan buat eksperimen dan buat video lah. Okey, video terangkan kenapa ikan itu timbul, kenapa pada mulanya ikan tu tak timbul. Okey, kaitkan dengan ketumpatan, lebih tumpat dan kurang tumpat. Okey, kaitkan model lobak ikan tu lebih tumpat daripada air ataupun kurang tumpat daripada air. Okey, masa murid-murid jalankan eksperimen, buatlah seperti kita buat minggu lepas. Okey, uji kaji timbul dan tenggelam, tetapi yang ini murid-murid ni lagi simple lah, senang lah. Okey, cuma murid-murid perlu terangkan selepas satu persatu lah. Masukkan satu sudu gula, kemudian kacau dan perhatikan. Kemudian masuk lagi satu sudu gula, kacau, perhatikan. Sehingga ikan tersebut, model ikan tersebut timbul. Lepas timbul, murid-murid terangkan. Okey, kenapa dia timbul? Kerana ikan tersebut lebih kurang tumpat daripada air. Dan air, gula tersebut lebih tumpat daripada ikan. Okey, murid kena cakap. Okey, sebab dia timbul kerana dia kurang tumpat berbanding air. Kurang tumpat daripada air. Okey. Kenapa dia tenggelam? Yang itu semasa sebelum memasukkan gula lah. Okey, dia tenggelam sebabnya lobak lebih tumpat. Okey, model ikan lebih tumpat daripada air. Setelah dimasukkan air gula, okey, model ikan kurang tumpat daripada air. Jadi dia akan berubah dan murid kena terangkan supaya murid lebih faham apa itu kurang tumpat dan apa itu lebih tumpat. Okey. Jadi ini eksperimen ni saya nak murid-murid salin. Okey, salin dan gambar ni murid-murid boleh lukis je lah. Okey, satu apa nak lukis lah, potong dan ukir lobak. Kemudian murid-murid lukiskan bekas lobak ni, lukiskan, dan sampai yang keempat yang dia timbul ni, murid-murid letaklah ikan tu di atas sekali. Okey, ini di sini adalah pemerhatian murid lah. Okey, yang ni kena salin. Okey, salin lah. Okey, kalau boleh lukis je lah, tak payah photostat. Salin je, senang je ni. Okey, jadi nanti saya akan berikan soalannya. Soalannya saya akan berikan. Yang ini salin dalam buku tulis biru. Dan soalannya saya akan berikan selepas ni lah. Saya akan letakkan eksperimen dan soalan di bawah ni. Bincangkan pemerhatian kamu ni, saya akan letak soalan di bawah. Saya akan buat soalan dan murid akan jawab. Okey, ini adalah tugasan yang murid perlu buat. Dan nanti saya akan bagi tugasan dalam buku aktiviti buku aktiviti sains. Okey, jadi 2 tugasan. Satu ni jalankan eksperimen mengapungkan model ikan dalam air, dan satu lagi buku aktiviti sains. Okey. Saya harap murid-murid faham apa yang saya terangkan hari ini, iaitu kurang tumpat dan lebih tumpat. Okey. Okey, itu saja. Okey, nanti saya akan bagi latihan lah ataupun soalan untuk uji kaji ni. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.